Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu hari selepas kemenangan PRK Dun Mahkota, Anwar dapat berita paling gembira dan luar biasa. Pastinya membuatkan walaun, pening kepala dan mungkin muntah-muntah sakit hati. Menangkan tidak, Anwar Ibrahim yang selalu dikeji, dihina dan dikecam habis-habisan diserang pribadinya, hari ini akhirnya menerima kurnia darjah Datuk Kelantan. Wow, tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kemenangan Dewan Undangan Negeri Mahkota hadiah pertama. Kemenangan dapat terima kurnia darjah ke Datuk Kelantan, hadiah yang kedua luar biasa untuk Anwar Ibrahim. Hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai seramai 763 penerima darjah pada istiadat pengurniaan kehormatan Kebesaran Negeri sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan Sultan Muhammad yang ke-55 hari ini. Anwar dianugerahkan ahli yang kehormat yang pertama, Seri Paduka bagi Darjah Kebesaran Mahkota Kelantan yang amat mulia SPMK yang membawa gelaran Datuk. 100 individu menerima anugerah masing-masing daripada Sultan Muhammad di Istana Balai Besar di Kota Bahru hari ini dengan 35 daripadanya menerima gelaran Datuk. Mendahului penerima di Istana Balai Besar hari ini ialah Pengerusi Eksekutif Kumpulan Apex Equity Holding Berhad, Datuk Farhas Wafa Salvador dan Ketua Pegawai Eksekutif Muhibah Securities dan Berhad, Datuk Muhammad Kidir Yaakob yang dianugerahkan ahli yang kehormat yang pertama Seri Paduka bagi Darjah Kebesaran Jiwa Mahkota Kelantan yang amat mulia yang membawa gelaran Datuk. Ia disusuli dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Lieutenant General Datuk Zulkifli Mat Juso yang dianugerahkan ahli yang pertama Seri Paduka bagi Darjah Kebesaran Kesetria Mahkota Kelantan yang amat perkasa yang membawa gelaran Datuk. Pegawai Kewangan Negeri Pejabat Perbendaharaan Negeri Kelantan Tengku Kaya Perkasa Datuk Dr. Tengku Muhammad Fazli Harudin, Tengku Faisal, Profesor Jabatan Al-Quran dan Hadith Universiti Malaya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Yaakob alias Zulkifli Muhammad Yusof dan Pengarah Tanah dan Galian Kelantan Datuk Rosna Nazli Amin pula masing-masing dianugerahkan ahli yang pertama Seri Paduka bagi Darjah Kebesaran Setiap Mahkota Kelantan yang amat terbilang yang turut membawa gelaran Datuk. Penerima tunggal bagi anugerah ahli yang kehormat yang pertama bagi Darjah Kebesaran Jasa Mahkota Kelantan yang amat setia yang turut membawa gelaran Datuk ialah Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein. Saudara-saudara sekalian, kita mengucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim atas pengurniaan yang luar biasa ini. Kurnia Darjah Datuk Kelantan kepada Anwar Ibrahim. Nampaknya apa yang orang cakap tentang Anwar Ibrahim bukan semua betul. Kebanyakannya salah. Anwar Ibrahim buktinya beliau memberikan sumbangan dan layak diangkat sebagai Perdana Menteri ialah apabila beliau hari demi hari mendapat pengiktirafan bukan sekadar di luar negara tetapi juga di Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim, tahniah dan tahniah. Terjumpa lagi, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Formula Koalisi Kerajaan Perpaduan berhasil. Undi Melayu Cina meningkat. Ini berita paling buruk untuk Perikatan Nasional dan juga PAS serta Parti Bersatu. Sokongan Melayu kepada Barisan Nasional BN menunjukkan peningkatan sebanyak 4% pada pilihan raya kecil PRK Dun Mahkota. Menurut analisis Unit Penyelidikan dan Analitik Data Institut Darul Asian IDE pada pilihan raya negeri PRN 2022, gabungan BNPH membentuk sokongan sebanyak 72%. Maka sokongan Melayu pada gabungan BNPH telah meningkat 4%.
apabila Barisan Nasional berjaya memperoleh 76% undi dalam PRK 2024 kali ini, katanya dalam satu siaran media. Sokongan pengundi Cina kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan turut meningkat sebanyak 3%. Sementara itu, undi sokongan Melayu yang diperoleh Perikatan Nasional dalam PRK kali ini merosot 1%. Bagaimanapun, undi sokongan Cina kepada kumpulan itu meningkat 1%. Melihat kepada sokongan pengundi Cina pada PRN 2022, gabungan BNPH mendapat 80% undi, 46% campur 34%, 80%. Sokongan Cina kepada BNPH kini meningkat sebanyak 3%. Peningkatan undi PN bagi pengundi Cina dalam PRK kali ini pula hanya 1% sahaja. IDE berkata, kaedah mengurangkan ceramah umum seperti PRN Dewan Undangan Negeri Negeri membuahkan hasil bagi mengembalikan sokongan Barisan Nasional terus mengundi BN jika dibandingkan dengan pola pengundian dalam pilihan raya umum 15. Gabungan Barisan Nasional PH dalam koalisi perpaduan juga jelas memberikan keuntungan perpindahan undi khususnya daripada undi Pakatan Harapan termasuk kesediaan pengundi Cina yang dahulunya pengundi Tegar PH boleh beralih mengundi Barisan Nasional atas dasar kerjasama politik yang berlaku pasca PRU 15. Peralihan undi PH kepada Barisan Nasional adalah suatu yang amat terserlah dalam PRK kali ini, mengukuhkan hubungan koalisi perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rumusan perbandingan dua pilihan raya berdasarkan perbandingan antara dua pilihan raya iaitu PRN 2022 dan PRK 2024, IDE merumuskan BN berjaya membawa keluar pengundinya 25% 16,611 pada PRN 2022 yang lalu dalam PRK kali ini. Kemenangan besar Barisan Nasional disumbangkan oleh keserlahan PH berjaya mengalihkan penyokongnya sebanyak 17% atau 11,445% untuk mengundi Barisan Nasional. Perikatan Nasional sebagai saingan utama Barisan Nasional dalam PRK 2024 kali ini dapat mengekalkan undi teras mereka sebanyak 7,347 undi, sejumlah undi yang hampir sama mereka peroleh pada PRU 2022 iaitu 7,614 undi. Saudara, itulah berita yang memang mengejutkan kita semua dan pastinya membuatkan Muhyiddin Yassin, PAS, Bersatu dan juga Perikatan Nasional pening kepala. Apalagi kaedah yang mereka boleh pakai selepas ini dengan isu 3R sukar untuk digunakan lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 1 jam selepas kekalahan Parti Bersatu di PRK Mahkota, ini berita buruk yang mereka turut terima. PRK Mahkota, fakta menarik dan pedih untuk Perikatan Nasional. Perikatan Nasional nyaris hilang wang deposit, melepasi had minimum 12,5% atau 4,418 undi dari jumlah keluar mengundi, walhal ini 1-1, lebih 2,929 undi sahaja. Cukup tipis, cukup nyaris, dan cukup memalukan. Perikatan Nasional kali pertama dimalukan dalam PRK. Hampir-hampir kalah tanpa bertanding, hampir-hampir tak boleh dapat deposit atau deposit lesap. Perikatan Nasional kalah di kesemua 18 daerah mengundi. 3 daerah mengundi Melayu yang dimenangi Perikatan Nasional pada PRU 15 yang lalu, kini berjaya ditawan dirampas oleh Barisan Nasional dengan begitu selesa sekali. Jumlah keluar mengundi pula ialah 35,342 bersamaan 53,84% berbanding PRN 2022 sebanyak 40,225 orang atau 65,66%. Beza dari segi jumlah ialah 4,883 undi.
Majoriti BN naik 4 kali ganda dari 5.166 ke 20.648. Bagi setiap 5 pengundi, 4 undi BN dan 1 undi Perikatan Nasional. BN 27.995 dan Perikatan Nasional hanya 7.347. Undi Pakatan Harapan berpindah kepada Barisan Nasional. Pada PRN 2022 dulu, Barisan Nasional 16.611, Pakatan Harapan 11.445 dan Perikatan Nasional hanya 7.614. Formula perpaduan cukup berkesan. Undi Perikatan Nasional dah tepu dan kurang sedikit 7.347 berbanding dengan PRN 2022, iaitu 7.614. Memang dah kelihatan tepu. Dengan kata lain, tak mampu buat apa-apa lagi. Tak berjaya tambah undi walaupun Pakatan Harapan tak bertanding. Undi Perikatan Nasional menyusut 29.8% dibandingkan dengan jumlah undi dalam Dewan Undangan Negeri Mahkota untuk merebut kerusi Parlimen Keluang pada PRU 15 8.750 semasa sentimen api perkauman ditiupkan secara maksimum. Kemenangan calon perpaduan bukti rakyat inginkan kestabilan politik demi kemakmuran ekonomi dan mula jemu dengan politik 3R oleh Perikatan Nasional. Pengundi Perikatan Nasional sebenarnya sudah kembali kepada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mula mempercayai formula gabungan kerajaan perpaduan ini. Nampaknya semua penyokong akar umbi Pakatan Harapan kini mula dapat menerima betapa baiknya perpaduan itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.